أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus Jamaah Masjid Al-Irsyad USJ 1 Subang Jaya. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat sama-sama kita berkumpul pada setiap hari Selasa minggu keempat ini untuk kuliah duha bermula lebih kurang jam 10 pagi, untuk kita sama-sama pelajari ilmu yang fardu aini, ya, yang wajib tak dapat tidak bagi setiap mukallaf yang berakal, yang baligh, yang sempurna panca indera, lagi sampai seruan dakwah Nabi ataupun dakwah Islam itu sendiri. Maka kita wajib mempelajari ilmu yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi ini, iaitu ilmu tauhid, akidah, juga dikenali sebagai ilmu usuluddin, ya, yang mana banyak nama menunjukkan banyak kemuliaannya. Kembali pada kuliah yang lepas, kita dalam pelajaran yang ke-6, iaitu huraian sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Betul? Okey, sebelum kita teruskan, ya, kepada bab qiyamuhu bi nafsih, takat mana perbahasan kita yang telah kita bincang, ya. Yang pertama, apabila kita sebut mukhalafatuhu lil hawadith itu, yakni bersalahan atau berlainan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sesuatu yang baharu. Siapa tahu makna baharu? Ni kena ulang balik. Kita jumpa dah lah sebulan sekali. Kalau cuti 2 bulan sekali. Apa makna baharu? Baru lah Ustaz, benda baru, beg baru, baju baru, tudung baru. Okey, Akak ada jawapan? Apa makna baharu? Jadi perlu kita ingati, mungkin bagi baru yang baru hadir ada kuliah kita, Allah baru datang kena tanya lah. Begini, ya, Q&A ni memang adalah cara bagi Nabi SAW. Ya, ada kala bahkan banyak situasi bagi Nabi SAW bertanya kepada sahabat Nabi tentang sekian-sekian, ya. Lalu dengan adabnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengatakan hanya Allah dan Rasulnya mengetahui. Jadi Nabi jawablah. Tapi untuk ibu-ibu kalau tahu jawab, sila jawablah. Gitu, boleh nak kata wallahu alam pun boleh, nak kata boleh jawab bila ditanya, boleh dijawab. Sebab ni persoalan yang bila kita boleh jawab, mana kita memahami, ya. Jadi kita kena ingat, tadi akak jawab tadi apa tadi? Sesuatu yang dicipta. Dia ada dia punya takrifan dia. Yang akak jawab tadi dia merujuk kepada makhluk. Ni kena ingat balik. Bear in mind, ya. Makhluk which means
makna sesuatu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Bila dinamakan alam, alam yang kita kata alam bermakna ma siwallah, selain daripada Allah. Bila disebut baharu, kita tanya baharu ni makna sesuatu yang ada permulaan, okey, di dalam penciptaannya. Boleh Jadi kalau bila disebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mungkin ataupun mumkinat, sesuatu yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Di situ sebenarnya dia berkisah pada perkara yang sama, namun kita bila faham istilah-istilah yang sedikit berbeza, menunjukkan pemahaman kita yang jitulah terhadap ilmu ni. Jadi kalau ditanya balik kat apa jawapan dia kat tadi, baru sesuatu yang ada permulaan di dalam penciptaan dia. Di situ bila sebut makhluk, ni mana akak jawab tadi. Lagi alam, segala sesuatu selain daripada Allah. Sebab tu bila ada tuduhan kata sifat 20 ni dia daripada falsafah lah, Yunani, Greek lah, persoalan yang timbul yang kita boleh tanyakan, ada pernah Plato, Sokrates, Aristotle, apa-apa lagi lah, siapa-siapa hak-hak tu pernah mengajar dalam falsafah mereka tentang kewujudan Allah Ta'ala yang esa, Allah yang kuasa, Allah yang tiada permulaan bagi kewujudan dia. Semua tu ada dalam sifat 20, tak ada dalam falsafah mereka. Dan mereka pula berpendapat alam itu qadim bersama pencipta. Alam tu sedia ada bersama dengan pencipta. Sedangkan alam bermakna dari masih Allah, selain daripada Allah. Nampak tak pemahaman dia kena jelas. Jadi sebab tu saya tanya takat mana yang bulan lepas. Because kalau kita pergi ke depan, hak ni kita tak faham, ada satu masalah. Okey, bila disebut bersalahan dengan segala sesuatu yang baharu, itulah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Yang dimaksudkan tak sama Allah Ta'ala tu dengan segala sesuatu yang baharu, bermaksud tak sama dengan makhluk, bermaksud tak sama pada zatnya Allah, tak sama pada sifatnya Allah, tak sama pada perbuatannya Allah. Takat mana yang kita dah bincangkan? Takat yang akak dah tulis, boleh akak beritahu? So boleh kita skip ataupun boleh kita explain. Zat dan sifat hanya untuk Allah. Ya. Untuk makhluk jisim dan sifat. Okey, dalam kuliah yang lepas kita dah bagi tahu tentang, sebab tu akak kata separuh tadi. Bila akak kata separuh tu, saya faham ada benda yang kita tak terang lagi. So this is where benda penting. Bukan Q&A saja, tanya balik, ada kok kita belum terang lagi, kita dah terang dan sebagainya. Dalam kuliah yang lepas kita telah bicarakan tentang perbahasan mengenai makhluk itu sendiri. Pembahagian dia ada dua, iaitu jirim dan juga arad. Bila sebut jirim, sesuatu yang mengambil ruang maupun lapang. Dalam erti kata lain, dia diri kepada benda. Manakala arad adalah sifat kepada benda. Pada kuliah yang lepas kita dah bagi tahu, kalau kita, sebab tu kata-kata hukamat kata, barang siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Bagaimana? Kerana bila dia melihat kepada dirinya, mustahil dirinya ada secara tiba-tiba, tanpa ada yang mengadakannya. Sebab tu kita ni kategori, bila kita belajar dalam kuliah yang lepas, dalam bab wujud kita ni di dalam kategori wujud yang majazi. Kerana sebab kembali kepada persoalan kuliah yang lepas, bila ada setengah golongan kan, setengah agama, setengah penganut agama yang menyembah selain daripada Allah, dia kata Tuhan kami pun ada juga, Tuhan kami wujud, boleh nampak lagi. Boleh faham tak? Yang dia sembah berhala dan siapa betul-betul first time datang, minta maaf saya bukan kata akak first time nampak, akak biar pernah datang. Baik, tamam. Baik. Jadi dalam kuliah yang lepas kita dah beritahu secara jelas, apabila disebut ataupun diucapkan kalimah la ilaha illallah,
tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Ni kait dengan kita belajar ni, mukhalafatuhu lil hawadith, nanti dalam bab wahdaniyah. Iaitu apa? Iaitu bila disebut ada penafian dan juga ada isbat, ada nafi dan juga isbat, maka ada yang dinafikan, tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Yang dinafikan itu apa? Bagi yang dah pernah dengar dalam kuliah, apa yang kita nafikan? Siapa ingat? Ya, tiada Tuhan yang selain disembah melainkan Allah. Apa yang kita nafikan? Tuhan yang mana? Bagi yang dah biasa datang, tolong jawab. Wakil ke semua baru sama dengan akak ni kata. Lupa. Tu orang kata the safest answer lah. Siapa ingat? It's okay. Sebab kalau dalam puasa pun tak nak ingat, tak ingat, lupa pun kita kena perah otak kita juga. Tapi alah sejam ke tunggu lama pula. Tak apa, siapa boleh ingat dalam masa seminit ataupun 10 saat. Okey, kena ingat ni sampai matilah. This is the antara yang terpenting, bahkan mungkin terpenting. Bahkan terpenting, tak ada mungkin lah lagi, kerana memahami kalimah tauhid ini. Yang kita nafikan apa? Adanya Tuhan yang sama zat, sama sifat, sama perbuatan dengan Allah. Yang tu yang kita nafikan. Bukan berhala, bukan patung, bukan binatang, bukan matahari, bukan bulan, bukan busut, bukan apa saja yang mereka sembah tu, Kak. Semua itu bukannya Tuhan. Itu cuma sembahan. Yang kita nafikan apa dia? Adanya Tuhan yang sama zat, sama sifat, sama perbuatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya ilmu mukhalafatuhu lil hawadith ini. Di situnya penting ilmu dalam mengetahui sifat wajib bagi Allah taala yang keempat, iaitu mukhalafatuhu lil hawadith. Maka tak ada yang sama dengan Allah pada zatnya Allah, sifatnya Allah, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Hak tu yang kita nafikan. Pasal apa tak nafi patung, berhala, binatang, busut, bukit, matahari, bintang, apa benda yang mereka sembah tu? Kerana ianya bukan Tuhan, ianya cuma sembahan. Kerana Tuhan itu bersifat dengan sifat ketuhanan. Yang ni apa? Yang memiliki segala sifat kesempurnaan, dan maha suci Tuhan itu daripada sebarang sifat kekurangan. Nampak? Bila kita faham takrif itu, Allah ismul a'zam, Allah wajib alamul lizatil wajibil wujudi. Allah nama yang paling agung bagi Tuhan yang wajib ada, wajib wujud. Yakni Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, dan maha suci Tuhan yakni Allah daripada sebarang sifat kekurangan, ya. Boleh faham di situ? Jadi kita kena reti di situ, ya. Bila disebut Allah tak sama dengan yang baharu, yakni yang ada mula, iaitu makhluk, sama ada yang telah ada maupun belum ada. Pada zatnya Allah, pada sifatnya Allah, pada perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita dalam kuliah lepas kita bahas mengenai jirim dengan arad. Jirim itu diri pada benda, sesuatu yang mengambil ruang maupun lapang. Manakala arad sifat kepada benda. Ada empat perkara pada arad, dan ada dua perkara atau garis besar pada jirim yang kita telah sebutkan. Jirim terbahagi kepada dua, iaitu jisim dengan apa, Kak? Jauharul farad. Jisim dengan jauharul farad. Jisim sesuatu yang boleh dibahagi-bahagikan, masih lagi boleh dibahagi-bahagikan lagi. Terdiri daripada dua, betul tak? Jismun latif dan jismul katif. Jisim yang kasar, jisim yang halus. Jisim kasar ni macam kita, boleh nampak di mata kasar, boleh dibahagi-bahagikan lagi. Jismul latif yang halus. Maksud halus tu bukan kecil, tetapi tak nampak di mata kasar.
Bila sebut jauharul farud pula, sesuatu yang tak boleh dibahagikan lagi. Apa yang paling kecil lah partikel. Contoh dulu belajar atom lah, kemudian pecah lagi neutron lah, apa benda dan sebagainya, neutron dan sebagainya, elektron lah dan sebagainya. Ada lagi kecil daripada tu. Hak itulah yang paling kecil yang dinamakan jauharul farud. Itu semua itu di dalam kategori jirim. Manakala dalam kategori arad kita dah bahas, iaitu ada 4 soalan yang haram dan tak boleh ditanya mengenai Allah, kerana Allah, ya, soalan itu merujuk hanya kepada makhluk. Apa soalan dia? Pertama, kaifa, bagaimana? Aina, di mana? Mata, bila? Kam, berapa? 4 soalan ni haram ditanya, kerana Allah Ta'ala itu bukannya jirim, bukannya jisim, bukannya arad. Jadi di mana Allah, bagaimana Allah, bila Allah, berapa Allah, haram ditanya, kerana nak samakan Allah dengan makhluk. Lepas tu di mana Allah? Jawab dia pula di langit. Salah soalan, salah jawapan. Salah soalan, salah jawapan. Kerana Allah itu tidak berbagaimana, Allah tu tidak di mana-mana, Allah tu tidak berberapa, dan juga Allah Subhanahu wa tidak berbila. Ini semua soalan yang hanya layak ditanya kepada makhluk semata-mata, bukan Allah. That's why bila kita faham perkara ni, dia tidak akan, orang sekarang kata dah terciduk dah terkena apa? Kena goreng dengan orang-orang yang fahaman bukan ahli sunnah wal jamaah. That's why asas tu penting, ya. Sebab tu bila sebut zat Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, apa makna yang kita sebut dalam kuliah yang lepas? Zat Allah Ta'ala tidak mempunyai jirim, tidak memerlukan ruang mahupun lapang. Contoh, ni kayu, dia mengisi ruang dan lapang tak? Dia duduk sini, akak ada kursi kat situ, saya pun ada kursi, memenuhi ruang dan lapang. Kan ada, kita duduk ni memenuhi ruang lapang. Ambil space, ambil space. Jadi maha suci Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak terdiri daripada jirim yang memerlukan ruang maupun lapang. Contoh apa memerlukan ruang dan lapang? Kayu ni, batu ke, tumbuh-tumbuhan ke, ataupun maha suci Allah Ta'ala daripada mempunyai tubuh. Ada daging, ada darah, ada tulang, ada tisu. Dan maha suci Allah daripada mempunyai anggota badan. Dia kena faham ni, penting. Bila sebut tak sama dari zat ni tak sama Allah Ta'ala pada zat, yang ni Allah tidak mempunyai jirim yang memerlukan ruang maupun lapang. Sebab tu bila Dajjal nanti bila dia datang, kita tahu, ya, kita tak minta lah jumpanya kak, cuma kita nak bagi tahu dengan ilmu seseorang itu dapat bezakan. Dia tahu, ya, kita bukan mendabik dada dengan ilmu, tidak. Kita minta lindung daripada Allah, daripada fitnah yang terbesar ni. Baca suratul Kahfi, hafal suratul Kahfi, ya, 110 ataupun dalam riwayat yang lain 100 hingga 110, 10 ayat terakhir. Satu riwayat yang lain mengatakan mana-mana 10 daripada ayat suratul Kahf. Baik. Macam mana tahu dia bukan Tuhan? Kerana dia terdiri daripada jirim, ya. Dia memenuhi ruang, memenuhi lapang, bertubuh, beranggota. Ada disebut dalam kitab-kitab, tinggi dia 80 hasta, lebar lebar bahunya pun 20 hasta, dahinya saja 5 hasta. Gitu dia ada dia punya ni. Jadi kita tahu tangannya salah satu panjang daripada yang lain, rambutnya panjang, ya, keras macam akar kayu, ya. Panjang perbahasan. Matanya sebelah buta, sebelahnya ada macam benjolan yang mana nampak macam bengkakan dan sebagainya, dan di dahinya tertulis kafara. Semua orang yang beriman boleh baca walaupun dia tidak tahu membaca, ummi. Subhanallah, ada pentingnya iman itu. Jadi kita tahu dia bukan Tuhan kerana dia terdiri daripada jirim dan juga jisim. Subhanallah, itu pentingnya. Sebab tu kalau tuan-tuan, ibu-ibu perasan, ya, bagi yang bukan ahli sunnah wal jamaah, dia tak bagi kita belajar macam ni.
Jangan main-main sebab wa iyazubillah, bagi orang yang bukan berakidah ahli sunnah wal jamaah ya, yang tak kenal akan sifat Allah Ta'ala ni, takut dikhawatiri mereka yang akan ikut Dajjal nanti. Jangan main-main. Tak jauh lah daripada diri kita dan zurat keturunan kita. Kalau kita tak dan jumpa dan kita tak minta pun dan jumpa, entah mungkin di kalangan zurat keturunan kita, sekurang-kurangnya kita ada ilmu, kita boleh kongsi pada anak kita pada anak mereka dan seterusnya, paling tidak. Baik, jadi bukan terdiri daripada tubuh, darah, daging, tulang, tisu mahupun anggota badan ya, bukan pepejal, bukan cecair. Ala kulli hal, pada zatnya Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk. Itu maknanya bila kita sebut mukhalafatuhu lil hawadith, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berlainan pada zatnya Allah. Begitu juga pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak sama Allah Ta'ala itu ya pada sifat, kerana Allah tu tidaklah mempunyai arah ataupun apa yang disebut berjihah, berpihak pada mana-mana 8 arah. Berapa 8 arah tu? Siapa boleh kira Nombor 1 senang nak kira, depan lah 1. Nombor 2 belakang, nombor 3 kanan, nombor 3 kiri, nombor 4 kiri, nombor 5 atas, bawah, kemudian 7 luar, dalam. Jadi ada 8 arah maha suci Allah daripada sedemikian. Faham sebab tu ni penting juga bila timbul hadis Allah Ta'ala turun daripada langit. Tengok kalau yang bukan ahli sunnah wal jamaah dia syarah, turun lah dia kata. Turun naik tu kembali kepada sifat yang kita belajar dalam kembali kepada perihal bab arad yang kita dah jelaskan kepada kuliah yang lepas. Okey, kerana Allah Ta'ala itu tidak mempunyai jihah ataupun pihak, ataupun bahasa kita arah lah, 8 tadi. Lepas tu kita kena kenal. Tu dia kata siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Yang terlibat dengan arah ni makhluk saja tak? Bukan Allah Ta'ala. Maha suci Allah daripada sedemikian. Tidak bergerak, tidak turun, tidak naik, tidak datang, tidak pergi. Sebab itu semuanya perihal kepada dalam bab kaifa, bagaimana, ataupun aina, di mana. Dia kata ke atas langit, dia kata dekat arash, kursi. Maha suci Allah daripada tempat. Kita masuk dalam bab qiyamuhu binafsih nanti Kita kan masih dalam bab mukhalafatuhu lil hawadith. Kita masuk dalam bab qiyamuhu binafsih, nanti baru kita faham dalil dia. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu antara dalil yang mudah untuk kita ingat dalam bab qiyamuhu binafsih. Selain daripada itu, cuba rujuk pada kitab, bagi yang ada kitab. Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia sekalian, kamu semua berhajat kepada Allah, dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Bila kita faham dalam ayat ini, dan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kita akan gerti itu dalam bab qiyamuhu binafsih yang kita masuk nanti, iaitu bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala tak memerlukan kepada segala sesuatu tetapi segala sesuatu itu perlu kepada Allah. Allah ciptakan sesuatu, Allah tak berhajat kepada dia. Allah ciptakan arash, kursi, Allah tidak berhajat kepada dia. Sebab tu puan-puan ni dia tak bagi kita mengaji sifat 20 ni. Bila kita faham yang ni, akan tertolak fahaman-fahaman mereka. Boleh faham tak? Bila kita belajar dalam bab sifat 20, dalam bab wujud ini, akan tertolak fahaman atheism, komunism. Kita tidak akan terima, kita tidak akan sokong yang mendukung hak komunis ni, atheis ni, tak percaya kepada Tuhan. Kerana Allah tu macam tadi kita sebut, dia kata Tuhan kami pun ada. Jadi kita faham yang awak kata tadi tu, ya, kalaupun ada, wujudnya wujud yang majazi, bukan wujud yang sebenar-benarnya. Sebab wujud yang kamu kata, kalau kamu sembah binatang, kalau kamu sembah bulan, kalau kamu sembah berhala, semuanya itu wujudnya wujud yang
majazi, wujud yang bukan hak sebenar, wujud yang ada mula bagi kewujudan dia, dan wujud yang apa dia? Wujud yang ada pengakhiran. Sedangkan Allah Ta'ala, Tuhan engkau dan aku adalah Tuhan yang wujud secara hakiki, yang sebenar-benar wujud, haqiqatul wujud, wujud yang zati, wujud yang tiada mula bagi kewujudannya, wujud yang tiada pengakhiran bagi kewujudannya. Gitu. Kat situ dah kita dah banyak sampai dekat mukhalafatuhu lil hawadith. Tak adalah kita berpegang kepada fahaman mereka yang mengatakan sedemikian, Tuhan ada anggota, Tuhan itu duduk, Tuhan itu turun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maha suci Allah daripada sebarang persamaan dari segi zatnya maupun sifatnya yang kita telah jelaskan tadi. Tak berubah. Allah Ta'ala besar kepada kecil, kuat kepada lemah, tahu kepada tak tahu, dan lain-lainnya. Dan Allah Ta'ala itu tidak bertempat, tidak bertempat di dalam alam ke, di atas langit ke, atas arash ke. Maha suci Allah daripada sifat persamaan dengan makhluk. Tu yang kita mengaji mukhalafatuhul hawadith tu kan. Allah pun tak terikat pada zaman. Tu yang kita kata tadi, apa tu yang tadi? Mata, bila Allah. Tak ada bila. Allah yang membilakan bila, kerana masa tu adalah ciptaan Allah. Nampak tak? Lagi apa? Tidak kecil, besar, panjang, pendek, lain-lain, semua itu bab sifat yang perihal makhluk tak ada. Sebab tu mukhalafatuhu lil hawadith. Ibu-ibu dah hafal tak? Daripada kecil kita, Allah wujud qidam baqa. Menyambung tu kata. Menyambung. Bagus. Tapi bila dalam menyambung kita tu, kita faham Allah wujud sebenar-benar wujud. Makna sebenar-benar wujud itu Allah tak ada mula, tak ada akhir dalam kewujudan dia. Gitu. Mukhalafatuhu lil hawadith. Allah tak sama dengan yang baharu, tak sama dengan makhluk pada zat, sifat, perbuatan. Pada zat pula tak sama Allah Ta'ala pada zat. Taklah Allah itu ada, macam tadi dikatakan ruang lapang. Allah Ta'ala tak bertubuh, Allah tak beranggota badan. Mukhalafatuhu lil hawadith. Allah tak sama pada sifat, tidak berarah yang lapan. Allah Ta'ala itu tak berada di mana-mana salah satu daripada arah yang lapan. Allah tak bergerak, tak turun, tak naik, tak datang, tak pergi, tak berubah, tak bertempat, tak terikat dengan masa, tak bersifat kecil, besar, panjang, pendek dan lain-lain. Mukhalafatuhu lil hawadith. Bau nasyid tu orang kata meresap di jiwa. Bukan sedap rhyme dia kata. Tak apa, rhyme dia memang sedap lah nak kata, tapi nak kata faham sungguh. Kemudian dalam bab mukhalafatuhu lil hawadith. Jadi dalam bab perbuatan pula, perbuatan Allah, hanya perbuatan Allah yang memberi bekas. Catat di situ, bekas, memberi kesan. Allah Ta'ala tak perlukan alat dan perkakas. Allah Ta'ala tak perlukan pembantu. Lagi Allah Ta'ala tak ambil faedah dari perbuatan dan hukum hakamnya. Baru masuk tu. Perbuatan Allah tiada yang sia-sia. Tu. Itu yang baru kita masuk mukhalafatuhu lil hawadith. Baru dia. Tu. Jadi kita masya-Allah tabarakallah. Jadi hak tu sekadar maknanya dia punya point dia dan isi kandungannya kita faham. Baik, Jadi ayat Al-Quran
yang merujuk kepada ni, sebagaimana dalam kitab kita, laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir, ya, iaitu yang bermaksud tak ada sesuatu yang serupa dengannya Allah, dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Okey, ada berapa dalil bagi sifat yang wajib bagi Allah dalam ayat ini? Siapa boleh keluarkan? Tak susah pun. Ayat, cuba tengok ayat kan dalam kitab kita, laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Ada berapa sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang boleh kita keluarkan daripada ayat Quran ini? Clue dah bagi dia, clue. Tengok jari ada berapa jari ada berapa jari. Bukan jari tu ada 3 je. Point yang ditunjukkan daripada jari ada 3. Allah Ta'ala tak sama makhluk, Allah Ta'ala maha mendengar, Allah Ta'ala maha melihat. Subhanallah. Jadi siapa yang kata kita mengaji sifat 20 ni tak ada dalil, dia tu duduk mana, di bawah tempurung mana dia duduk. Di bawah tempurung pun, ya kan, kalau kata bawah tempurung tak guna lagi, tempurung ni banyak guna. Tapi kalau dia kata duduk seumpama katak di bawah tempurung ni, dia tak reti langsung lah tu. Satu ayat ada 3 dalil bagi sifat wajib bagi Allah Ta'ala di dalam pengajian sifat 20. Justru bagaimana mereka mengatakan, sebenarnya sekarang ni kalau tuan-tuan ataupun ibu-ibu perasaan, ya, mereka dah tak boleh nak cakap dah lagi. Dia tak ada serang dah lagi. Sebab apa? Sebab tak ada hujah. Depa duk marah kita duk mengaji. Depa dah tak ada dah. Pasal apa? Depa dah tak ada hujah. Semua yang kita belajar ni semua dah ada di dalam Al-Quran, satu demi satu yang kita belajar daripada kecil tu. Jadi kita kena yakin dengan apa yang kita pelajari, selama ini yang disusun oleh para alim ulama. Ingat ya, ulama susunnya, Kak, bukan bermakna ulama reka. Boleh faham ya? The key word dia adalah susun. Semua ilmu ni, ya, ulama cendekiawan dia susun bagi topik, tajuk, bab sekian-sekian. Ataupun nama bagi ilmu ni sekian. Walaupun nama bagi ilmu ni sifat 20 lah. Setengah ulama mengatakan ni dikenali sebagai ilmu sifat 20. Tapi tak pernah dengar pada zaman Nabi. Lalu dijawab oleh para ulama kita dengan mudah sekali. Walaupun tak pernah disebut, walau sekali pun oleh Nabi SAW sifat 20, namun isi kandungan daripada ilmu ni memang disebut, ya, diajar oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan diajar daripada apa? Daripada zaman Nabi Adam alaihi salam lagi. Nampak tak? So jangan confuse, ya. Kita yang belajar ni steadfast, kita bertahan, ya, beristiqamah, ya, jangan risau, ya, kerana, ya, inilah, ya, cara yang sebab ada setengah sekarang ni bila dia dah tak ada hujah, jadi akan ditimbul soalan lain tau. Jadi kalau orang yang baru-baru nak belajar, boleh tak belajar selain daripada sifat 20? Dia kata cara-cara macam cukup tak pada qul huwallahu ahad saja? Itu ada perbahasan lain tu. Subhanallah. Kerana begini, kerana secara dasar umumnya, ya, orang yang dia ada 2 kategori, yang baru masuk Islam ataupun belum baligh lagi. 2 ni golongan yang mana kalau dia nak kenal Allah Ta'ala, yang wajib secara umum 4. Pertama, Allah tu ada, wujud. Nombor 2, Allah tu esa. Nombor 3, Allah ni memiliki segala sifat kesempurnaan. Dan yang keempat, Allah maha suci daripada memiliki sebarang sifat kekurangan. Tu at least level siapa ni? Level budak kecil belum baligh dan budak baru masuk Islam. Level kita semua memang kita kena belajar sifat 20.
Kenal paling tidak secara apa dia? Secara umumnya. Dan tahu secara detail tu penting. Bila datang syubhah, bila datang aliran-aliran yang cuba nak mengganggu gugat kefahaman kita, keimanan kita terhadap pegangan yang sebenar, kita boleh tepis. Sebab apa? Kita sudah ada benteng ilmu. Macam tadi kita tanya, bagaimana kalau dia kata Tuhan kita pun ada, kita pun boleh jawab, yang kamu wujud yang majazi. Termasuk kita semua, ada mula ada akhir. Allah Ta'ala wujud tak ada mula, tak ada akhir. Macam tu. Tak payah bergaduh, tak payah bertumbuk, tarik rambut semua. Cukup kita bagi tahu dah, khalas. Bila dia kata Allah duduk atas langit, duduk atas arash, kita kata mukhalafatuhu lil hawadith. Tegas kita jawab, Allah bersalahan dengan segala sesuatu yang baharu. Kerana Allah Ta'ala tu tak sama dengan makhluk pada zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Kalau sama, di sini kalau nak tambah lagi, kalau sama Allah tu dengan makhluk, maka ia makhluk. Mustahil. Sebab apa? Makhluk itu sendiri apa takrif dia kak? Sesuatu yang settle. Sebab tu mereka dah tak ada hujah. Bila tak ada hujah ni, dia buat macam mana? Dia kata, selain daripada sifat itu, boleh tak kita belajar cara lain? Inilah cara dia yang nak kita belajar. Tu saya sebut susun tadi, bukan rekaan. Disusun oleh ulama untuk kita memahami dengan sebenar-benarnya. Ni kaedah dia. Macam contohlah, kita semua ni ibu-ibu baca Al-Quran. Bolehkah hantam kromo? Pasal apa tak boleh? Dia kata ada kaedah lain. Boleh kaedah. Saya nak, mereka kata ada kaedah lain. Macam sekarang lah kita mengaji sifat 20 kan, dia kata ada cara lain. So jawaban dia, apa jawaban dia? Sama macam perihal mengaji Quran ini. Sebagaimana kita belajar membaca Al-Quran ini dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu pun tak disebut. Nama ilmu tajwid tak ada. Ilmu usul fiqh, mustalah hadis, ilmu-ilmu, nama-nama yang kita dengar, nama-nama ilmu ni, dia tak sebut. Ada sebut tak zaman Nabi SAW? Tiada. Namun ada tak isi kandungan dia? Ada. Bila sebut isi kandungannya ada, maka jangan mempertikaikan ilmu ini. Walaupun nama tu tak ada, nama bagi ilmu, tetapi isi kandungan bagi ilmu tu ada. Dalil bagi kita baca Al-Quran secara tajwid, warattilil Qur'ana tartila. Dalam Quran, dalam hadis, iqra'ul Quran kama unzila, bacalah Al-Quran sebagaimana ia diturunkan. Nabi Muhammad SAW berbaca di hadapan Sayyidina Jibril alaihissalam, sehingga habis 30 juzuk, 6236 ayat, 114 surah, lebih sejuta huruf, baginda Nabi baca di hadapan Sayyidina Jibril alaihissalam. Walau ilmu tu tak ada namanya, bukan makna ilmu tu tak ada. Sama juga bila orang tanya, kalau nak belajar selain daripada ini, boleh tak? Inilah yang paling sempurna dan lengkap dalam memahami yang mana? Yang mencakupi skop yang dinamakan fardu ain, yang wajib kita pelajari. Takat tu hak ni memadai. Itu maksudnya. Dia tak boleh keluar daripada kaedah yang telah diterima pakai, yang digunakan lebih daripada 1000 tahun. Nampak? Mutaakhir ini saja barulah datang golongan-golongan yang nak ni atas sebab-sebab dan tujuan-tujuan yang tertentu. Itu yang kita kena faham. Sebab antaranya tujuannya untuk mengkafirkan sesetengah golongan. Tu daripada ahli kiblah, daripada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu sendiri. Itu antara salah satu punca. Kita kena tahu. Sebab tu orang tua selalu kata kena kenal sejarah, kena tahu sejarah. Bila kita faham, baru kita tahu, begini sebab, kenapa begini sebab. Tu baik, itu yang seterusnya. Jadi dalam ayat yang kita tengok tadi, ada berapa tadi? 3. Memadai satu ayat. Macam ayatul kursi tadi pun satu. Allahu la ilaha illahu hayyul qayyum. Ada dua, iaitu Allah yang maha hidup, Allah yang maha menguruskan hamba-hambanya. Apa makna dia? Qiyamuhu bi nafsih. Jadi kita jangan risau ibu-ibu.
Kita jangan risau. Sekarang kita mengaji ni untuk kita faham dan beramal dan tetapkan iman dalam dada kita tu. Baik. Dalil akalnya ialah kalau Allah serupa dengan makhluk, nescaya bersifat baharu, dan kalau dia bersifat baharu, nescaya dia binasa pula. Padahal sudah tetap bahawa Allah Ta'ala bersifat sedia ada dan kekal selamanya, oleh itu dia berlainan daripada yang baharu. Jadi faham ya, makhluk apa maksud ya. InsyaAllah kalau kita ada panjang umur jumpa lagi, saya akan tanya lagi. Tanya kita jangan orang kata cemuih, jangan cemuih. Jangan boring. Pasal apa? Sebab dia akan stick. Dia tahu dah. Dia reti dah. Jadi because bila tanda orang tu faham, dia tanya boleh jawab. Sebab tu saya teringat masa di Rubat Tarim ya. Belum di halaqah kami tu ya, sebelum baca kitab, Syekh tanya dulu, Habib tanya dulu soalan. Tak tahu jawab boleh bangun. Macam tu. Kita dah tua-tua ni, nak masuk 30-an, nak masuk 40-an masa tu. Gitu. Nak bangun tak reti dia jawab. Tapi teringat balik kata-kata guru kami bila kita dan kalau walaupun kami mengaji di pondok, pengajian sistem pondok, tapi ada periksa, ada exam. Tak lulus periksa tak boleh naik kitab. Dan markah lulus ni 60%, 70%, bukan 40% ya. Jadi kita teringat apa hikmah dia. Antaranya hikmah ni, kita masa mula-mula kita tak faham kenapa 70 markah lulus tau. Universiti pun 40 markah lulus. Kenapa 70? Kenapa 60? Jadi baru kita teringat kalau kita mengaji di dalam bab tauhid ni, dalam perihal ada yakin, betul tak? Ada dhan, ada syak. Bawah syak itu apa dia? Waham. Kalau orang bila kita sebut kita wajib percaya bahawa Allah tu bersifat dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Bila sebut wajib percaya, makna yakin 100%. Bawah daripada yakin adalah dhan, sama ada berat sangkaan ataupun ringan sangkaan. Berat tu lebih lah, maknanya dhan itu antara 50.1 hingga ke 99.9, macam tu lah. Jadi kalau berat sangkaan ke situlah, bawah sikit ya, tapi dia tidak kurang daripada 50. Kerana bila 50 dia jadi apa? Itu dinamakan syak. Ya, Melayu tambah syak wasangka lagi. Wasangka. Dan sangka, syak wasangka. Jadi 50. Sebenarnya kalau markah 50 ni kira syak. Bawah daripada itu waham. Less than 50% itu adalah teruk daripada syak lagi. Because syak ni dia percaya tak percaya dia 50-50. Kita ingat ni hikmah dia. Sebab apa? Kalau markah rendah makna dia tak faham. Tapi kalau 60 tu dia dah level lebih daripada syak. At least 60 and above. Baru kita faham. At least 70 and above. Tu walaupun nama mengaji pondok, tapi tengok level dia, level periksa dia 60 ke atas. Markah lulus 70 ke atas kalau Darul Mustafa. Begitu. Baik. Maka wajiblah bagi Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadith, dan mustahil Allah tu ni lawan dia mumatsalatu lil hawadith, iaitu serupa dengan yang baharu. Jadi di situ yang kita kena ingat ya. Dalam kuliah yang lepas ada tak saya beritahu tentang ayat Al-Quran ini, apa maksud laisa dari sudut keterangan yang paling terang dan jelas dalam menyucikan Allah? Ada tak? Kan ayat Al-Quran tu laisa kamislihi syai', betul tak? Wa huwas samiul basir. Okey, ulama menyebutkan ayat ini sebab apa? Bila timbul bisikan-bisikan daripada iblis syaitan, contoh dia bisik, dia kata kalau Allah tu bukan jirim, Allah bukan arad, bukan kullah, bukan seluruh, bukan juz'an, bukan sebahagian, apakah hakikat Allah Ta'ala tu? Bila timbul syubhah-syubhah ini, bisikan-bisikan halus daripada iblis maupun syaitan, nak bagi twist pegangan kita yang kita dah pegang secara jitu, padu ya, jazm, tetap lagi putus bahawa Allah tu tak sama dengan makhluk. Maka ulama jawab
bagi ada bila timbul lintasan-lintasan hati seumpama begitu, kita dalam hati kita kita jawab laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sebarang tak ada seorang pun hakikatnya yang tahu akan hakikat Allah. Allah berfirman sendiri, tak ada sesuatu pun yang serupa dengannya Allah. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Mari kita sama-sama baca ayat Al-Quran itu. Ikut saya. Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi ayat ini ulama sebutkan sebagai ayat yang paling jelas, paling terang dalam menyucikan atau mentanzihkan Allah, menyucikan Allah dari dengan erti kata memberi satu kefahaman dalam menolak sebarang penyerupaan terhadap Allah Ta'ala. Apa jua? Kenapa disebut sebarang penyerupaan? Okey, siapa yang ada kitab boleh tengok, ataupun kalau nak cek dalam telefon pun bolehlah. Ayat tu surah Syuara ayat 11. Ada telefon boleh cek surah Syuara ayat 11. Kenapa dikatakan ayat yang paling jelas maupun ayat yang paling terang dalam perihal menyucikan Allah Taala? Kerana apa? Lafaz laisa itu ulama sebut memberi makna menafi dan menolak. Saya ulang lafaz laisa kan dalam kitab kita tu, ayat Al-Quran itu, laisa di sini membawa erti menafikan ataupun menolak. Tu satu poin. Lepas tu pada ayat lepas laisa tu ada huruf kaf. Huruf kaf di sini pada huruf kaf pada kamithlihi, betul tak? Kan ada lepas laisa ada kamithlihi. Pada huruf kaf itu, pada kamithlihi, kata ulama ulama bahasa Arab, tata bahasa Arab menyatakan huruf kaf itu sebagai kaf yang dinamakan zaidah, kaf yang dinamakan atau diserupakan dengan tambahan zaidah. Zaidah di sini bukan kaf zaidah ini membawa erti atau membawa maksud taukid. Taukid ni apa? Penegasan. Maknanya mula-mula kan sebut laisa, tak ada, tiada, menafi, menolak, betul tak? Tambah kaf lagi. Kaf tu sebagai kaf zaidah yang membawa erti taukid, penegasan. Maknanya apa? Menguatkan lagi. Laisa ka mithlihi. Tak ada sesuatu. Dikuat kaf tu lagi, membawa menegaskan lagi. Memang tak ada. 1% ke? 10% ke? 99.9% ke? Bahkan 100% sama? Tak ada. Pada zat, pada sifat, pada perbuatan, tiada. Nampak tak? Laisa ka, tambah lagi di situ. Okey. Kemudian disebut syai'un. Bila sebut laisa kamitslihi syai', bila sebut syai' itu di situ dia berbentuk nakirah, yakni disebut oleh ulama pada setiap benda yang umum pada jenisnya. Apa sahaja. Apa sahaja kak? Tak ada yang sama dengan Allah. Apa jua. Sebab tu bila sebut syai'un tu iaitu berbentuk nakirah, yakni pada tiap benda, pada umum, pada jenisnya. Apa jua jenis? Umumnya, segala-galanya. Tak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Di situ. Jadi bila sebut syai'un tu, Allah Ta'ala tak khususkan penyerupaan tu pada jenis tertentu, makhluk tertentu, benda baharu yang tertentu. Tidak. Disebutkan syai'un, yakni umum pada segala semua jenisnya. Nampak tak? Halus tak bahasa Arab ni bila kita faham? Dia memberi penerangan yang begitu jelas tentang makna ayat itu. Oleh itu disebutkan penafian pada lafaz syai'un pada ayat ini menafikan secara umum dan secara keseluruhan apa jua bentuk persamaan dengan makhluk pada zat Allah, pada sifat Allah, pada perbuatan Allah, sama walaupun yang disebut oleh para ulama sebagai 100% sama, al-mithl ataupun mathil, yang seumpama. Maksud seumpama tu 100% sama, 100% equivalent, tiada.
ataupun yang syabih, tidak ada yang syabih ataupun tasyabbuh, yang menyerupai walaupun 1%, ataupun an-nadhir, iaitu penyerupaan yang banyak pada Allah Ta'ala dengan makhluk, mustahil. Sebab tu kita kata mumatsalatu lil hawadith, tak ada yang serupa dengan yang baharu. Allah Ta'ala mustahil serupa dengan baharu. Di situ. Jadi 4 soalan yang tadi kita bahas dalam bulan lepas, iaitu kaifa, aina, mata, kam, di mana, bagaimana, berapa, bila. Selamat untuk kita, akidah kita apabila ditanya. Kalau orang tak ada tanya, kita tak salat, tak tanya orang pula. Contoh kalau ditanya, maka yang selamatnya tinggalkan persoalan itu, kerana ianya haram ditanya. Aina, di mana. Sebab tu dikatakan man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu, aina wa kaifa wa mata wa kam. Jadi maksudnya, siapa-siapa yang meninggalkan bertanya tentang 4 perkara ini, di mana, bagaimana, bila dan berapa, bagi Allah, maka selamatlah iman dia. Dan kalau ada yang bertanya, tu kita kata kalau tak ada orang bertanya, kita jangan pandai-pandai pula. Maknanya disebabkan kita dah belajar, bila ada orang tanya nak cuba nak mengganggu gugat keimanan kita, jika dia bertanya di mana Allah, kita jawab laisa fi makanin wala yamurru alaihi zaman. Bahasa Melayu dia, Allah tidak berada pada satu tempat dan tak terikat dengan masa. Kenapa? Inilah mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsih, tu yang kita akan belajar. Kalau orang tanya bagaimana keadaan Allah Ta'ala, maka kita jawab laisa kamislihi syai'. Tadi kita dah terangkan laisa tu apa, huruf kaf tu apa, syai'un tu apa. Jadi tak umpamalah kita nak tanya bagaimana Allah, sebab Allah tak berbagai mana, Allah tak di mana, Allah tak berbila, Allah tak berberapa. Boleh Baik. Kalau ada orang tanya bila Allah ada, maka kita jawab lahu awwalu bila ibtida'in wa akhiru bila intihain, iaitu bagi Allah Ta'ala itu ada awal. Maksud ada awal tu tak ada mula, kan? Huwa awwalu, maksud tu bukan yang mula-mula, bukan ada mula. Huwa awwalu wal akhiru, maknanya dialah Allah yang tiada mula, dialah Allah yang tiada akhir. Tu maknanya. Jangan kita kata ni awal, hak first kali, tak. Ni akhir, hak last kali, tak. Huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal. Maha awal maknanya tak ada mula bagi penciptaan dia. Bagi kewujudan dia, minta maaf. Wal akhir, Allah Ta'ala tu tidak ada akhir pada kewujudannya. Dan kalau ada orang tanya berapa Allah Ta'ala, maka kita jawab wahidun la min qillat, iaitu Allah tu esa, tidak ada pecahan. Maka kita jawab dan kita bacakan ayat Al-Quran, qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Untung tak kita belajar. Kalau tak belajar maka rugi, bahaya. Okey, ada orang kadang-kadang dia cakap, apa yang kita doa tu, yang menghadap kepada kiblat dia tu, macam mana? Dia kata nak kata Allah kat langit. So macam mana? Macam mana kita jawab? InsyaAllah boleh. Sebab kalau soalan tu ditanya, pening juga. Macam mana kita nak jawab bila seorang kan berdoa, keadaan kita berdoa, kepala kita, tangan kita diangkat ke langit, betul tak? Ke langit, bukan diangkat ke langit, ke langit, diangkat ke langit, ya. Maka ulama sebut, boleh buat catatan di sini, penting ni, kerana langit itu kiblat doa. Boleh faham Kerana langit itu kiblat doa. Sebagaimana Kaabah tu sebagai kiblat solat. Boleh jawab Ni penting ni. Kalau tanya bulan depan lagi, macam mana? Dia cuba nak kata, dia kata tu doa tu tangan kat langit tu, Tuhan kat langit. Macam mana jawab kak? Tak, Tuhan tak bertempat kak. Jangan main-main kak. Biar kita matematik tambahan tak skor kita, tapi dengan tauhid ni jangan kita tak kerti langsung. Jadi apa jawapan dia kak? Jawapan dia, sebagaimana Kaabah tu kiblat solat, langit itu kiblat doa. Selesai. Di situ. Sebab Allah Ta'ala tak bertempat.
Bukan di langit, tak beranggota. Di situ kita kena faham di situ ya. Maha suci Allah tak daripada bertempat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penting kita faham benda ni. Sebab kalau saya masuk hari ni qiyamu binafsi terus, ada yang di kalangan ibu-ibu yang mungkin belum faham lagi dalam bab mukhalafatul lil hawadith, jadi sebab nanti kita nak jelaskan balik. Jadi at least kuang-kuang dah lalu, kita dah lalu secara insya-Allah kita dah explain lah. Bila kita jumpa ayat-ayat mutasyabihat daripada Al-Quran dan hadis, kita kena takwil. Dia tak boleh kita nak samakan Allah dengan makhluk, dengan contohnya menyerupai makhluk atau bertempat, beranggota badan dan sebagainya. Maha suci Allah daripada bertempat ataupun beranggota yang di situ ya. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kita kefahaman yang jelas ya. Moga-moga Allah Taala berikan kita kefahaman yang benar dan kita semua mati di dalam husnul khatimah bil khair wal ludfin wal afiyah. Nak husnul khatimah kena akidah yang betul ya, akidah yang benar ya. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan kita, zuriat keturunan kita, orang-orang yang kita kasihi, ahli keluarga kita, guru-guru kita, sahabat kita, jiran, sahabat handai dan semuanya, dan kita semua mendapat kejayaan yang sebenar di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat sana. Tolong tanda kita berhenti pada mukhalafatul lil hawadith ya. Hari ni 20 berapa? 25 ya. 25 hari bulan 6 10. Masya-Allah. Sebab mata saya nampak 6 hari tu. Dekat sini tulisan peruh dia terus 6 sebut. Terima kasih bagi tahu ya. Masjid USJ 1 Al-Irsyad. Jadi kita akan sambung pada qiyamuhu bin nafsih insya-Allah pada kuliah yang akan datang dengan izin Allah. Boleh faham insya-Allah ya? Boleh faham penerangannya? Tak susah sebenarnya. Ada orang dia tak nak belajar, kata pening lah, berat lah. Tak ya. Perlu ya. Pertama kita minta Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita, akal kita, dan juga kita doa agar Allah Ta'ala bagi kita faham ya. Jadi saya tukang sampaikan saja, hakikatnya memahamkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Taala kurniakan kita kefahaman tersebut. Saya mohon maaf segala salah dan silap. Panjang umur kita bertemu lagi dengan izin Allah Taala bulan 11 ya. 11 12 tu banyak orang cuti biasanya. Tapi insya-Allah lah kita teruskan pengajian kita kalau tak ada aral melintang ya. Baik, kirim salam kepada semua yang tidak hadir. Moga kita dapat bertemu lagi dengan izin Allah Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwir al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا توفيق الهدايه والعنايه والاستقامه. اللهم ارزقنا اخلاص جميعا وفي رضا في جميع الاحوال. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعالى الفتوح العارفين واهدنا الى صراطك المستقيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jumpa lagi, minta maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.